Okey, kita pergi ke eksperimen yang kedua dalam bab ni, iaitu mengkaji fermentasi, proses fermentasi yeast. Yang mana eksperimen ini nak mengkaji apakah hasil fermentasi yeast. Bila mana fermentasi itu dilakukan, sudah tentulah kamu tolong ingat balik ni rumus dia. Yang terhasil adalah etanol, yang kedua adalah karbon dioksida, yang terakhir sekali adalah tenaga. Jadi tiga benda ni akan terhasil daripada penguraian glukosa tanpa ataupun dengan kehadiran oksigen yang terhad. Okey, apakah pemboleh ubah daripada eksperimen yang kita set ni? Apakah yang dimanipulasikan? Okey, yang kita manipulasi, maksudnya kita ubah-ubah eksperimen ni adalah kehadiran yeast. Senang je kamu nak kenal dia manipulasi atau tidak. Kamu cek mana yang tak ada, mana yang ada. Kalau macam yang B ni, dia ada glukosa. Yang ni pun ada glukosa. Tapi apa yang B ni tak ada? B ni dia tak ada ampaian yeast. Yang A ni dia ada ampaian yeast. Jadi sudah tentulah yang yeast ni lah adalah yang dimanipulasikan. Kita panggil jadi kehadiran yeast itu sendiri adalah itu yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Apakah yang akan bergerak balas? Yang kamu akan tengok nanti adalah keadaan air kapur ni. Okey, bila mana proses fermentasi berlaku di sini, sudah tentulah karbon dioksida akan terhasil. Bila mana karbon dioksida terhasil, dia akan melalui tiub salur penghantar ni, dia akan masuk dalam air kapur ni. Dan kamu akan dapati air kapur ni akan mengeruh. Tapi disebabkan tiadanya proses fermentasi berlaku di B ni, maka tidak adalah karbon dioksida yang akan pergi ke air kapur sini. Maka kamu akan dapati di sini air kapur di B ni tidak akan mengeruh. Jadi yang bergerak balas ini adalah keadaan air kapur dan juga suhu. Ini tujuan dia letak termometer ni. Tujuan dia letak termometer ni adalah dia nak tengok adakah suhu akan meningkat. Sebenarnya kita tahu bahawa proses respirasi ni dia akan mengeluarkan haba. Dia akan menghasilkan haba. Sebab itulah badan manusia ni, kita ni suhu kita sentiasa 37. Sebab apa? Badan kita, sel-selnya sentiasa menjalankan proses respirasi yang menghasilkan haba. Okey. Pemboleh ubah yang dimalarkan, apa yang kita tetapkan dalam eksperimen ni? Kamu tengok isi padu, larutan glukosa dan keadaan anaerob. Jadi yang ni glukosa ni isi padunya hendaklah sama. Kalau tak sama, nanti sini berlaku respirasi contohnya, dan sini juga berlaku respirasi. Tapi disebabkan isi padu tak sama, mungkin yang ni akan terlebih. Sebelah sini terlebih ataupun sebelah sini terlebih. Sebab apa? Kamu tak malarkan, kamu tak tetapkan dia. Dan juga keadaan anaerob. Wujudnya minyak parafin ni adalah tujuannya untuk mewujudkan keadaan anaerob, supaya tidak ada oksigen pun masuk ke kawasan glukosa ni. Let's say kalau kamu tak letak ni larutan minyak ni, apa akan jadi? Udara di dalam tabung uji ni akan masuk ke glukosa, dan kemungkinan juga akan berlaku apa? Akan berlaku juga proses tu, proses fermentasi. Udara dan juga kehadiran bakteria di sini, jadi dia akan berlakulah proses. Dia akan mempengaruhi tabung uji ni, air kapur ni, Okey, apakah bahan radas diperlukan? Macam biasa, saya minta sangat kamu tolonglah hafal lebih kurang. Sebab apa? Ada soalan akan tanya kamu. Apakah lagi bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen yang dijalankan ini? Jadi kamu kena senaraikan. Okey, ampaian yeast 5 ml. Larutan glukosa 5%, minyak parafin, air kapur, tabung didih, tiub penghantar dengan penutup gabus berlubang, termometer, bika, silinder penyukat. Jadi ini semua alatan diperlukan. Okey, apakah prosedurnya? Yang pertama sekali, larutan glukosa 5% dididihkan dalam bika, kemudian dibiarkan menjadi sejuk. Tujuan kita didihkan ni sebab kita nak buang oksigen yang terdapat dalam glukosa ni. Okey.
Lihat 20 ml larutan glukosa telah dididihkan dengan 5 ml ampaian yeast dimasukkan ke dalam tabung didih A. Jadi dia masuk hanya A sahaja, B dia tak masukkan. 20 ml larutan glukosa yang telah dididihkan dimasukkan dalam larutan B. Sedikit minyak parafin ditambahkan ke dalam kedua tabung didih. Jadi kita nak halang daripada mana-mana udara masuk ke glukosanya ni. Kita letakkan minyak parafin. Okey. Setiap tabung didih ditutup dengan penutup gabus berlubang yang mempunyai salur penghantar kan. Jadi kita tak nak udara luar masuk ke dalam. Okey, kedua-dua tabung uji diisi dengan 2 ml air kapur. Hujung salur penghantar dibenamkan ke dalam air kapur. Jadi karbon dioksida yang terhasil sini akan terus pergi ke air kapur ni. Okey, suhu awal kedua-dua tabung didih direkodkan. Kedua-dua susunan radas dibiarkan selama 1 jam. Perubahan suhu dan air kapur serta bau larutan dan tabung didih selepas 1 jam direkodkan. Jadi apa yang kita jumpa, yang kita nampak ialah kamu akan dapati okey, suhu tabung didih A meningkat. Itulah pemerhatian kamu. Kamu janganlah sebut itu, ini, tu. Tak. Bila mana soalan dia tanya kamu, apakah pemerhatian yang didapati dalam eksperimen? Suhu tabung A meningkat. Itulah pemerhatian kamu. Suhu tabung B tidak meningkat. Ataupun tetap. Itulah pemerhatian kamu. Kamu tak perlulah sebut macam-macam. Ada orang dia tanya soalan apakah pemerhatian kamu, kamu pergi jawab yang bukan-bukan kan. Tapi sebenarnya pemerhatian ni dia tanya kamu apa yang kamu nampak. Itu sahaja. Okey, perbincangan. Larutan glukosa dididihkan untuk menyingkirkan oksigen terlarut. Lapisan minyak parafin digunakan untuk menghalang oksigen dari atmosfera daripada meresap masuk dan larut ke dalam glukosa. Sebab apa? Bila mana oksigen ni masuk, jadi kita takut ia akan mempengaruhi eksperimen. Okey, gas yang dibebaskan daripada tabung didih A menyebabkan air kapur menjadi keruh. Hal ini menunjukkan bahawa gas yang dibebaskan ialah karbon dioksida. Jadi, kita tahulah bahawa di tabung uji A itu terdapat proses fermentasi. Sebab apa? Hanya proses fermentasi sahaja yang akan tukarkan glukosa kepada karbon dioksida, kepada etanol, kepada tenaga. Okey, etanol dihasilkan di dalam tabung uji A kerana bau etanol dapat dikesan. Jadi kita dah tahu dah bahawa ini adalah ini adalah proses anaerob. Sebab apa? Ia menghasilkan etanol. Okey, suhu dalam tabung didih A meningkat. Jadi memang sahlah berlakunya proses respirasi. Sebab apa? Suhu menjadi meningkat. Kalau suhu tak meningkat, maksudnya apa? Tidak ada berlaku proses respirasi. Okey, tiada sebarang perubahan berlaku bagi set tabung didih B. Sebab apa? Tidak ada proses apa-apa proses pun. Kan? Sebab apa? Tidak ada ampaian yeast. So, siapa nak hasilkan respirasi tu? Tidak ada sesiapa. Okey, di dalam keadaan anaerob atau ketiadaan oksigen, yeast menampai glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida. Di mana kamu akan tengok dibuktikan dengan keruhnya air kapur tu. Kan? Kemudian etanol, kamu akan berbau berbau etanol, kamu dapat bau. Dan juga tenaga. Tenaga di sini kamu dapat detect dia melalui apa? Kenaikan suhu. Suhu termometer tu ternaik kan. Okey, bacaan termometer menunjukkan bacaan itu menunjukkan wujudnya tenaga haba. Okey, kesimpulannya yeast menjalankan fermentasi dalam keadaan ketiadaan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, etanol dan tenaga. Okey, jadi eksperimen ni sikit sebanyak memberitahu kamulah bahawa anaerob ni dia boleh berlaku dalam keadaan ketiadaan oksigen.